Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru iaitu bab 7 nilai masa wang. Pada bab 7 kita akan pelajari 3 subtopik iaitu yang pertama pengenalan nilai masa wang yang mana akan menjelaskan tentang konsep nilai masa wang dan kepentingannya. Yang kedua menjelaskan konsep compound dan diskaun. Yang kedua, kita akan pelajari tentang alat-alat bantuan pengiraan nilai masa wang iaitu melakarkan garis masa dan menunjukkan cara pengiraan nilai masa wang menggunakan rumus dan jadual faktor. Yang ketiga, bentuk-bentuk nilai masa wang yang mana akan mengaplikasikan bentuk nilai masa wang iaitu nilai masa depan dan nilai masa kini serta mengaplikasikan kaedah nilai masa wang iaitu perubahan kadar faedah, tempoh dan amount. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan nilai masa wang. Nilai masa wang merupakan wang di tangan anda pada hari ini adalah lebih bernilai jika dibandingkan dengan wang yang dijangka akan diterima pada masa hadapan. Contohnya, RM100 pada hari ini akan dilaburkan selama 3 tahun pada kadar faedah 5%, setahun akan menghasilkan RM115.76. Maksud ayat ini adalah wang di tangan pada hari ini yang akan kita terima ianya adalah lebih bernilai jika kita masukkan dalam satu akaun pelaburan atau kita membuat simpanan dan mendapat kadar faedah. Untuk selama beberapa tahun, duit yang telah kita simpankan pada hari ini akan menjadi lebih banyak pada masa hadapan jika kita bandingkan dengan wang yang kita akan terima pada masa akan datang. Contohnya tadi, RM100 kita terima hari ini, kita labur dalam satu pelaburan, tahun hadapan dia akan menjadi RM115.76 berbanding dengan RM100 yang akan kita dapat pada tahun hadapan. Tahun hadapan nilai dia tetap akan jadi RM100. Itulah dia maksud bagi konsep nilai masa wang. Wang yang di tangan pada hari ini adalah lebih bernilai, tetapi mestilah jika kita labur dan simpan untuk mendapat kadar faedah tertentu. Pada masa akan datang, duit yang akan kita dapat adalah jadi lebih tinggi nilai dia daripada masa sekarang. So, kepentingan nilai masa wang. Mengapa pentingnya nilai masa wang ini? Yang pertama adalah untuk membantu pengurus membuat keputusan pelaburan. Ingat lagi semua pada bab yang pengenalan kewangan yang kita telah pelajari keputusan-keputusan yang dibuat oleh seorang pengurus kewangan. Salah satunya adalah membuat keputusan pelaburan. Oleh kerana terdapat banyak bentuk pelaburan yang harus dimasuki, maka pihak pengurus kewangan perlulah menilai dengan tepat mana satukah pelaburan yang akan memberikan keuntungan yang tinggi. Jadi dengan mempelajari nilai masa wang, maka keputusan tersebut dapatlah dibuat dengan tepat. Yang kedua adalah membantu pengurus membuat keputusan belanjawan modal. Belanjawan modal ini merupakan satu kaedah untuk kita membuat keputusan dalam pembelian aset tetap, yang mana ia merupakan satu keputusan jangka masa panjang. Oleh kerana pembelian aset tetap, ia melibatkan satu jumlah kewangan yang sangat tinggi yang harus kita laburkan ke atas aset organisasi. Untuk itu, kita haruslah membuat satu keputusan yang tepat. Duit tersebut untuk dibelanjakan ke atas mesin yang akan dapat memberikan keuntungan kepada organisasi. Yang ketiga adalah membantu pengurus menilai sumber pembiayaan yang dapat merendahkan kos pembiayaan. Kita tahu dalam keputusan kewangan, salah satunya adalah untuk kita membuat keputusan pembiayaan. Dalam membuat keputusan pembiayaan ini terdapat banyak sumber iaitu sumber jangka masa panjang dan juga sumber jangka masa pendek.
Keputusan yang harus dibuat haruslah mengambil kira kadar faedah dan juga tempoh masa. Untuk itu, dalam nilai masa wang, seorang pengurus dia akan dapat mengira dengan tepat berapakah jumlah pembayaran yang harus dibuat pada setiap tahun supaya mudah untuk dia mengatur uruskan wang di dalam organisasi untuk digunakan dalam operasi perniagaan. Yang keempat adalah membantu pengurus menyediakan jadual pelunasan pinjaman. Oleh kerana kita telah membuat sumber pembiayaan, salah satu daripada sumber pembiayaan adalah melalui pinjaman. Maka pihak pengurusan dia bolehlah menyediakan jadual pelunasan pinjaman menggunakan nilai masa wang. Jadi dia boleh susun atur pada setiap tahun berapakah kadar faedah yang harus dia bayar kepada pihak bank dan berapakah baki daripada pinjaman yang harus dia lunaskan pada tahun tersebut. Konsep compound iaitu compounding. Di dalam nilai masa wang dia terdapat dua konsep iaitu konsep compound dan juga konsep discount. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep compound? Konsep compound merupakan kaedah mendapatkan nilai masa depan bagi sejumlah wang pada hari ini yang dikompaundkan pada satu kadar faedah ataupun satu kadar compound tertentu. Jadi konsep compound ini merupakan kita nak mencari nilai masa depan bagi duit yang telah kita simpan pada hari ini atau yang telah kita bayar pada hari ini yang telah dikompaundkan. Dikompaundkan ni maksudnya kadar faedah itu telah dicampur di dalam nilai wang yang telah kita simpan dan nilai tersebut akan sentiasa bertambah dari satu masa ke masa yang seterusnya hinggalah satu tempoh di mana kita akan menyimpan tersebut. Jadi kalau dalam konsep compound, bila dalam soalan dia mengatakan kirakan kadar masa hadapan yang akan dikompaundkan. So itu maksudnya kita akan mencari nilai pada masa akan datang. Okey, bagaimana konsep compound berlaku? Contohnya adalah Aisyah menyimpan RM10 di dalam sebuah bank dengan kadar keuntungan 10% setahun selama 4 tahun. Sekarang kita lihat di sini, pada tahun yang pertama simpanan adalah sebanyak RM10. Kadar faedah yang dikenakan adalah 10%. Maka 10% bila dikalikan dengan RM10, dia akan mendapat jumlah faedah RM1. Jumlah RM1 ini akan ditambah dengan RM10 dan menjadikan jumlah akhir berjumlah RM11. RM11 jumlah pada tahun akhir yang pertama akan dibawa kepada tahun yang kedua. Dan apabila dikenakan kadar faedah 10% lagi dalam tahun yang kedua, faedah yang akan diperolehi adalah RM1.10. Dan apabila ditambah dengan jumlah wang pada awal tahun yang kedua, pada akhir tahun kedua, jumlah wang akan menjadi RM12.10. Begitulah seterusnya akan berlaku pada tahun yang ketiga dan tahun yang keempat. Yang mana pada akhir tahun keempat, setelah ditambah dengan kadar faedah bagi setiap tahun, maka jumlah wang pada akhir tahun keempat menjadi RM14.64. Kenapa jadi RM14.64? Kerana pada setiap tahun, duit kita telah bertambah akibat daripada pertambahan jumlah faedah. Oleh kerana itu, dalam konsep compound, nilai duit kita pada masa akan datang akan menjadi lebih banyak kerana telah dikompaundkan dengan kadar faedah tertentu. Konsep diskaun pula adalah berbeza dengan konsep compound kerana konsep diskaun adalah mendapatkan nilai masa kini bagi sejumlah wang yang diterima pada masa akan datang yang didiskaunkan pada satu kadar faedah ataupun kadar diskaun tertentu. Dalam konsep diskaun, kita ada satu nilai wang yang kita akan terima atau kita akan bayar pada masa akan datang. Tapi kita nak cari nilai tersebut pada hari ini, iaitu sekarang. Berapakah nilai wang tersebut?
Contohlah kan, contohnya katalah saya akan menerima 10,000 2 tahun lagi. Kenapa saya akan terima 2 tahun lagi? Mungkin kerana dapat duit royalty pada tahun 2 tahun lagi. Jadi saya tak sabar nak dapat duit 10,000 tu 2 tahun lagi. Saya nak tahu berapakah nilai 10,000 tersebut pada hari ini. Jadi saya perlulah mendiscountkan nilai dia dengan kadar faedah tertentu. Kalau dalam konsep compound, duit kita akan sentiasa bertambah pada masa akan datang. Tapi bila konsep discount, akibat daripada kita mendiskaunkan nilai tersebut dengan kadar faedah tertentu, maka nilai masa kini kita akan jadi lebih rendah. So, bagaimana pendiskaunan berlaku? Contohnya Aisyah tadi, dia kata berapa yang perlu Aisyah simpan hari ini? Supaya pada akhir tahun kelima nanti, jumlah simpanannya akan mencapai RM16.11. Jika bank memberikan kadar keuntungan sebanyak 10% setahun. So, jadi kita kat sini, kita mengatakan bahawa Aisyah ni dia tahu 5 tahun lagi duit dia akan jadi RM16.11. Ataupun 5 tahun lagi dia nak duit dia jadi RM16.11. Jadi jika bank memberikan faedah sebanyak 10% setahun, berapakah nilai yang perlu dia simpan pada hari ini supaya 5 tahun lagi duit tersebut akan menjadi RM16.11. So kalau kita lihat untuk konsep diskaun pada jadual ini, yang pertama adalah tahun yang kelima. Kenapa tahun yang kelima? Itu adalah nilai pada masa akan datang. Jadi kita akan letak tahun 5 itu di atas sekali kerana itu adalah nilai yang kita kehendaki pada akhir tahun yang ke-5 iaitu RM16.11. Jadi bila kita lihat dengan kadar faedah 10%, nilai tersebut akan menjadi semakin berkurang sehinggalah pada tahun yang pertama. Setelah kita tolak dengan kadar faedah, maka pada tahun yang pertama pada hari ini Aisyah perlu menyimpan sebanyak RM10 untuk mendapatkan RM16.11 pada akhir tahun yang ke-5. So, jadi dalam konsep pendiskaunan kita akan menolak kadar faedah. Dalam konsep compound kita akan menambah kadar faedah. Boleh faham semua? Alhamdulillah, nampaknya macam faham Okay. Bila kita lihat dalam garis masa, konsep compound dia akan menyebabkan nilai duit kita semakin bertambah mengikut kepada tempoh masa. Nilai masa hadapan kita akan cari pada masa hadapan dan nilai masa kini kita akan mencari, konsep diskaun kita akan mencari nilai pada masa kini. Itu adalah pengkompaunan, duit kita akan bertambah selari dengan tempoh masa dan pendiskaunan duit kita akan berkurang selari dengan tempoh masa. So, apakah perbezaan di antara konsep compound dan konsep diskaun? Konsep compound perbezaannya adalah kita nak mencari nilai masa hadapan bagi wang yang kita laburkan pada hari ini. Untuk diskaun pula adalah kita mencari nilai masa kini atau pada hari ini bagi sejumlah wang yang kita akan laburkan pada masa akan datang atau yang akan kita perolehi pada masa akan datang. Konsep pengkompaunan akan menyebabkan nilai hadapan bertambah. Kenapa? Sebab kita akan membuat penambahan kadar faedah atas wang yang kita simpan atau yang akan kita terima pada setiap tahun. Ini menyebabkan nilai hadapan akan semakin bertambah. Untuk konsep pendiskaunan pula, dia akan menyebabkan nilai masa kini berkurang. Kenapa? Kerana kita perlu menolak jumlah kadar faedah yang akan kita terima pada masa akan datang sehinggalah nilai tersebut pada masa kini. Jadi, sebagai pengakhiran untuk pelajaran pada jam yang pertama ini, apa yang telah kita pelajari pada hari ini adalah maksud nilai masa wang, iaitu wang di tangan hari ini adalah lebih bernilai dari wang yang dijangka diterima pada masa akan datang. Untuk
konsep compound pula adalah untuk mendapatkan nilai masa depan bagi sejumlah wang di tangan pada hari ini dengan kadar faedah tertentu. Kesan daripada konsep compound adalah nilai wang akan bertambah. Untuk konsep diskaun, kaedah mendapatkan nilai masa kini bagi sejumlah wang dijangka diterima pada masa hadapan dengan kadar diskaun tertentu. Kesan untuk konsep diskaun pula adalah nilai wang kita akan semakin berkurang. So, diharapkan semua pelajar akan dapat memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk menjawab soalan formatif di akhir setiap kuliah. Itu sahaja untuk hari ini. Diharap para pelajar dapat menjaga kesihatan walau di mana juga anda berada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.